Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Aika bin Wasabli. Nombor metrik D20211098-432. Sastra lisan ialah kesusastraan yang disampaikan melalui pertuturan atau percakapan yang dikembangkan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Contoh sastra lisan ialah cerita binatang. Cerita binatang ialah cerita yang menggunakan watak binatang sebagai watak utama. Cerita binatang merupakan hasil sastra lisan yang diwarisi daripada masyarakat manusia sejak zaman dahulu lagi. Fungsi cerita binatang ini bukan sekadar hiburan kosong, malah terselit di dalamnya unsur-unsur pengajaran dan nasihat. Contoh cerita binatang ialah cerita sang kancil dan buaya. Pada zaman dahulu, sang kancil adalah merupakan binatang yang paling cerdik di dalam hutan. Banyak binatang-binatang di dalam hutan datang kepadanya untuk meminta pertolongan apabila menghadapi masalah. Walau bagaimanapun, sang kancil tidak menunjukkan sikap yang sombong dan sedia membantu apabila diperlukan. Suatu hari, sang kancil berjalan-jalan di dalam hutan untuk mencari makanan. Oleh kerana makanan di sekitar kawasan kediaman telah berkurangan, sang kancil bercadang untuk mencari di luar kawasan kediamannya. Cuaca pada hari tersebut sangat panas, menyebabkan sang kancil berasa dahaga kerana terlalu lama berjalan. Lalu, ia berusaha mencari sungai yang berdekatan. Setelah meredah hutan, akhirnya sang kancil berjumpa dengan sebatang sungai yang sangat jernih airnya. Tanpa membuang masa, sang kancil terus minum dengan sepuas-puasnya. Kedinginan air sungai tersebut telah menghilangkan rasa dahaga sang kancil. Kancil terus berjalan menerusi tebing sungai. Apabila terasa penat, ia berehat sebentar di bawah pokok beringin yang sangat rendan di sekitar kawasan tersebut. Kancil berkata di dalam hatinya, "Aku mesti bersabar jika ingin mendapat makanan yang lazat-lazat." Setelah kemenatannya hilang, sang kancil menyusuri tebing sungai tersebut sambil memakan dedaun kegemarannya yang terdapat di sekitarnya. Apabila tiba di satu kawasan yang agak lapang, sang kancil terpandang kebun buah-buahan yang sedang masak ranuk di seberang sungai. "Alangkah enaknya jika aku dapat menyeberangi sungai ini dan dapat menikmati buah-buahan tersebut," fikir sang kancil. Sang kancil terus berfikir mencari akal bagaimana untuk menyeberangi sungai yang sangat dalam lagi deras atasnya. Tiba-tiba sang kancil terpandang sang buaya yang sedang asyik berjemur di tepi sungai. Sudah menjadi kebiasaan buaya apabila hari panas ia suka berjemur untuk mendapat cahaya matahari. Tanpa berlengah-lengah lagi, kancil terus menghampiri buaya yang sedang berjemur lalu berkata, "Hai sahabatku sang buaya, apa khabar kamu hari ini?" Buaya yang sudah asyik menikmati cahaya matahari terus membuka mata dan didapati sang kancil yang menegurnya tadi. "Khabar baik sahabatku sang kancil," sambung buaya lagi. "Apakah yang menyebabkan kamu datang kemari?" Jawab sang kancil, "Aku membawa kabar gembira untuk kamu." Mendengar kata-kata sang kancil, sang buaya tidak sabar lagi ingin mendengar kabar yang dibawa oleh sang kancil, lalu berkata, "Ceritakan kepada aku apa yang engkau hendak sampaikan." Kancil berkata, "Aku diperintahkan oleh Raja Sulaiman supaya menghitung jumlah buaya yang terdapat dalam sungai ini, kerana Raja Sulaiman ingin memberi hadiah kepada kamu semua." Mendengar saja nama Raja Sulaiman sudah menggerunkan semua binatang kerana Nabi Sulaiman telah diberi kebesaran oleh Allah untuk memerintah semua makhluk di bumi ini. "Baiklah, kamu tunggu di sini, aku akan turun ke dasar sungai untuk memanggil semua kawan aku," kata sang buaya. Sementara itu, sang kancil sudah berangan-angan untuk menikmati buah-buahan. Tidak lama kemudian, semua buaya yang berada di dasar sungai berkumpul di tebing sungai. Sang kancil berkata, "Hai buaya sekalian, aku telah diperintahkan oleh Nabi Sulaiman supaya menghitung jumlah kamu semua kerana Nabi Sulaiman akan memberi hadiah yang istimewa pada hari ini." Kata kancil lagi, "Beratulah kamu merentasi sungai bermula daripada tebing sebelah sini sehingga ke tebing sebelah sana." Oleh kerana perintah tersebut adalah datangnya daripada Nabi Sulaiman, semua buaya segera beratur tanpa membantah. Kata buaya tadi, "Sekarang hitunglah, kami sudah bersedia." Sang kancil mengambil sepotong kayu yang berada di situ
lalu melompat atas buaya yang pertama di tepi sungai dan ia mula menghitung dengan menyebut, 1, 2, 3, lekuk, jantan betina aku ketuk. Sambil mengetuk kepala buaya, begitulah sehingga kancil berjaya menyeberangi sungai. Apabila sampai di tebing sana, kancil terus melompat ke atas tebing sungai sambil bersorak kegembiraan dan berkata, hai buaya-buaya sekalian, tahukah kamu bahawa aku telah menipu kamu semua dan tidak ada hadiah yang akan diberikan oleh Nabi Sulaiman. Mendengar kata-kata sang kancil, semua buaya berasa marah dan malu kerana mereka telah ditipu oleh kancil. Mereka bersumpah dan tidak akan melepaskan sang kancil apabila bertemu pada masa akan datang. Dendam buaya tersebut terus membara sehingga hari ini. Sementara itu, sang kancil terus melompat kegembiraan dan terus meninggalkan buaya-buaya tersebut dan terus menghilangkan diri di dalam kebun buah-buahan untuk menikmati buah-buahan yang sedang masak ranum itu. Kesimpulannya ialah, jika menginginkan sesuatu perkara, maka usahalah untuk mencapainya. Pengajaran yang boleh diambil dari watak sang kancil ialah, kita perlu bijak dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan agar keinginan yang diingini dapat dicapai. Hal ini dapat dilihat apabila sang kancil bijak membuat helah untuk menyeberangi sungai dengan mempergunakan sang buaya. Manakala pengajaran yang boleh diambil daripada watak si buaya ialah, kita janganlah mudah ditipu atau mudah mempercayai kata-kata orang lain tanpa usul periksa agar tidak mudah dipergunakan oleh orang lain. Contohnya seperti watak sang buaya yang dipergunakan oleh sang kancil dengan mempercayai kata-kata sang kancil bahawa Nabi Sulaiman ingin memberikan hadiah kepadanya, tetapi semuanya adalah helah. Semoga video ini dapat memberi manfaat dan pengajaran kepada semua orang. Sekian, terima kasih.